Selamat kembali dalam rancangan Rampai Pagi dan selamat kembali di segmen Elit Rohani di mana kita membicarakan tentang rohani, iaitu tentang hati. Wow, tentang hati. Hati ke hati. Hati ke hati. Kalau cinta dari mata turun ke hati. Kalau cinta dari mata turun ke hati. Kalau rindu? Kalau rindu dari mana tu? Rindu-rinduan. Rindu-rinduan. Okey, cukup mengenai itu. Jadi seperti yang diberitahu ya, sekarang kita berada di dalam segmen Elit Rohani yang mana tajuk hari ini dibawakan iaitu mengenai dengan taqarrub natijah ketaatan. Mungkin pernah mendengar taqarrub ini apa artinya ataupun indahnya orang baru pertama kali selalu macam tawaduk, tadabbur dan sebagainya. Tapi hari ini dengan topik hari ini iaitu taqarrub natijah ketaatan dan bersama kita ni pada pagi ini narasumber kita ni iaitu Yang Mulia Dr. Hajah Masuriyati binti Haji Yahya selaku Timbalan Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Sharif Ali yakni UNISA. Assalamualaikum Ustazah ataupun Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah sihat. Sehat ya. Dari tadi senyum sebetulnya memerhatikan sebenarnya. Memerhatikan gelagat ke tadi sebenarnya. Tetapi ingin juga kita ingin mengetahui tentang ada kaitan tentang gelagat. Ada kaitan tentang perbuatan. Taqarrub ni kalau diistilahkan ada tu kaitan dengan sesuatu yang fizikal atau gelagat seseorang itu. Mungkin salah ni Dr. Rajah, tetapi mungkin jauh lurus. Tetapi dapat mungkin Dr. Rajah kupas sedikit mengenai pengertian taqarrub ni. Baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wattammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton, para pendengar di mana jua segmen ini dapat diikuti, semoga sentiasa dalam rahmat Allah dan sentiasa juga mendapat keberkatan daripada Allah Taala juga. Okey. Baik, insya-Allah dalam segmen kali ini kita akan bercakap mengenai dengan taqarrub. Taqarrub. Perkataan taqarrub ni jarang dibincangkan, jarang disebut. Okey. Bagaimanapun perkataan taqarrub ni ia adalah merujuk kepada perbuatan kita ni dalam melakukan amal ibadah. Okey. Artinya merupakan perbuatan yang terkait dengan amal ibadah. Jadi setiap amal ibadah kita lakukan itu adalah tujuannya adalah untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Artinya taqarrub itu maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam tajuk ini disebutkan taqarrub natijah ketaatan, itu artinya kalau kita ni mendekatkan diri kepada Allah Taala itu berarti di situlah letaknya ketaatan kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Itu maksudnya. Okey, baik. Mungkin dari segi definisinya, sebagai dari segi bahasa, ia adalah merujuk kepada perkataan qurbun. Qurbun. Dalam kamus Arab Al-Munawwir berarti dekat. Dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun istilah taqarrub juga adalah berasal daripada nas-nas ataupun nas-nas syariah yang berasal daripada Al-Quran sendiri. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis qudusi dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah Taala berfirman, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Tidaklah hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan nafilah-nafilah ataupun nawafil sehinggalah aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita ni merujuk semula istilah taqarrub itu tadi adalah merujuk kepada upaya ataupun usaha seseorang untuk melakukan sesuatu mendekatkan diri kepada Allah Taala. Dan sesuatu yang dilakukan tadi itu adalah berbentuk amal ibadah, amalan soleh. Sebagai contoh, kita ni sudah mafhum solat 5 waktu adalah wajib. Namun yang disebutkan di sini sebagai amalan-amalan sunat yang tambahan itu adalah termasuk di dalam amalan-amalan soleh ataupun nawafil yang kita ni termasukkan di dalam maksud taqarrub tadi itu. Memang dalam kita ni mendirikan solat 5 waktu memang kita ni taqarrub juga sebenarnya, tapi adalah sebaiknya kita ni tambah taqarrub kita ni itu dengan melaksanakan amalan-amalan nawafil yang tambahan tadi itu. Amalan-amalan sunat misalnya solat sunat di waktu tengah malam, qiyamul lail, kemudian baca Quran. Dan jangan lupa hari ini pun saya rasa masih ada orang yang mungkin melaksanakan ibadah kurban. Baik, ibadah kurban pun termasuk juga sebagai yang
ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Maksud yang dikatakan Dr. Rajah di sini ini yang mungkin perbincangan kita di awal pagi tadi mengenai tentang pengorbanan. Mengenai pengorbanan dan juga mungkin sesuatu inisiatif. Kadang-kadang kita ini melakukan perbuatan yang baik misalnya. Tetapi misalnya apabila kita ini mendengarkan orang membaca Al-Quran, kan mendapat fadilat kan apabila kita ini mendengar baca Al-Quran. Tetapi sahaja kita ini memberikan satu inisiatif lagi yang lebih lagi untuk mendekatkan lagi dan mengetahuinya kata ini mendengar surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah, tetapi apa sebenarnya isi kandungan surah Al-Fatihah. Jadi adanya niat kita ini untuk lebih ke mengintensify ataupun lebih intens lagi mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah itu yang dimaksudkan dengan takarub? Baik. Kalau saya sebutkan tadi, perkataan takarub itu dah melibatkan perbuatan. Okey, dengan contoh yang disebutkan tadi daripada Fakhruddin menyebutkan, adakah kita ni kalau hanya setakat sekadar mendengar misalnya bacaan suratul Fatihah misalnya, okey, sekadar mendengar pun boleh, tetapi apabila melaksanakan berarti proses satu kita ni bawa sama. Itu yang akan membawa kedalaman kita ni. Macam tu. Kalau kita ni setakat mendengar mungkin belum walaupun asik. Ada keberkatannya. Belum asing tetapi belum asing. untuk kita ni kan mengambil rasa takarub, yang rasa dekat di dalam itu, artinya kita ni melakukan, mesti melakukan. Itu dia. Jadi sikit sebanyak terjawablah persoalan Fakhrul Razi tadi. Jadi ustazah ya ataupun doktor, takarub ni ataupun perbuatan mendekatkan diri kepada Allah ni menurut Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Jadi boleh doktor terangkan. Okey, baik. Ada disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 35 yang terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang boleh menyampaikan ataupun yang boleh membawa kita ni dekat, rasa dekat tu kepada diri kita ni tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu beroleh kejayaan. Jadi sebahagian daripada para ulama mufassir mentafsirkan perkataan carilah. Carilah itu artinya kita ni berusahalah mencari jalan. Apakah jalan yang boleh mendekatkan kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu maksudnya cari. Jadi jawapannya ialah melalui amal ibadah. Amal ibadah yang kita ni laksanakan seperti yang saya sebutkan tadilah. Macam tu. Cuma mungkin selama ni mungkin jarang disebutkan dikaitkan dengan takarub mungkin. Jadi kita ni ada beberapa perasan lah istilah tu. Macam tu. Sebenarnya kalau orang menyebutkan semua ni tafakurkah, tadakkurkah, ia sebenarnya membawa kepada takarub juga sebenarnya. Cuma mungkin perlu ada sedikit penambahbaikan penjelasan supaya orang lebih faham. Macam tu. Jadi kalau tadi adalah salah satu perkara yang kita orang takarub itu mengikut sunnah Al-Quran dan juga sunnah. Dan ada mungkin soalan seterusnya ni, apakah dia wasilah yang diperkatakan tentang wasilah takaruban? Baik. Sebagaimana disebutkan tadi, kita ni melaksanakan amal ibadah, amal soleh. Okey. Apa juga sama ada yang bentuk tambahan ataupun idhafahnya kita ni dalam bentuk nawafil, bangun tengah malam, solat tengah malam, qiyamul lail, membaca Quran, okey. Tapi bukan setakat membaca, bukan setakat kita solat cuma tu saja, tidak. Tetapi di dalamnya mesti disertakan dengan satu perasaan. Perasaan maksudnya satu niat. Niat ikhlas macam itu. Dan perlu juga kita ni fahami bahwasanya takarubnya mesti ada ilmu. Maksudnya dalam kita ni, contoh dalam kita ni akan melaksanakan bangun tengah malam, qiyamul lail, artinya kita ni sudah siap sedia ada ilmunya. Macam tu. Kalau indah lah tu. Kalau indah, ia akan jadi sia-sia cuma itu saja. Jadi sayang, sayang. Artinya ngalih sekali bangun tengah malam, okey. Kalau tadi dia pasang niat, okey, artinya anda adalah macam tu. Artinya anda kena blureh apa tu pahalanya. Rasa takarub tu pun akan ada, adzab tu akan ada. Macam tu. Jadi perlu diusahakan menindah itu supaya ada. Macam tu. Jangannya cuma tu saja. Bukankah kalau sekiranya lah Dr. Rajah, kita ni memperkatakan tentang bangun tengah malam, sekiranya tiba-tiba kita bangun, nyatanya okey beribadah dia dan
maksudnya yang dipasang niat itu pasang niat macam mana? Tujuan untuk beribadah itu ataupun apa maksudnya? Okey, ia tadi berniat kan bangun tengah malam, okey aku akan beribadah. Itu sudah satu niat yang dipasangnya. Saya yakin setiap orang yang melakukan niat seperti itu artinya ia memang akan melaksanakan tanpa ada 2-3 perkara yang beredar. Ada tujuannya sebenarnya. Okey, memang kita ni beribadah ni memanglah kita ni punya tujuan. Okey, tujuannya adalah pertama itu mesti disertakan dengan niat tadi supaya kita ni akan ada rasa taqarrub ila Allah Taala tu. Kalau indah anda akan ada. Dan mungkin juga penjelasan yang pada hari ini mungkin membuat agak sedikit orang keliru mungkin sebab jarang dicantumkan ataupun jarang diperjelaskan dicantum semuanya. Jadi ia sebenarnya proses juga sebenarnya proses dalam kita ni melaksanakan amal ibadah dalam itu. Dalam itu ada rasa ketaatan kita ni melakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tu tadi melalui daripada amal ibadah. Amal ibadah ataupun amal soleh kita ni mesti ada macam tu. Jangan kita ni membuat sesuatu tu kosong macam tu. Jadi kalau ia kosong berarti kita ni tidak menghayati. Tidak menghayati kan. Jadi adalah ada artinya macam tu. Okey, itu dia ya. Jadi seterusnya doktor ya mengenai dengan tujuan taqarrub ini sendiri. Okey baik. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan rasa cinta, rasa cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya anda akan mungkin kita ni melaksanakan sesuatu itu tanpa ada penghujung yang paling besar, matlamat yang paling besar. Kemudian yang keduanya adalah untuk ketenangan jiwa kita ni sebenarnya. Jadi itulah tujuan utama kenapa perlunya kita ni itu taqarrub ila Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam apapun jua ibadah, amal ibadah, amal soleh macam tu. Yang tadi sebutkan tadilah solat wajib itu memang sudah ni mafhum. Itu tadi mafhum sudah. Okey. Perkara-perkara wajib kita ni melaksanakan puasa di bulan Ramadan kah itu tadi mafhum sudah. Tetapi yang dimaksud sini adalah amal ibadah tambahan. Orang yang akan melaksanakan puasa, melaksanakan puasa sunat macam itulah. Okey. Jadi itu adalah salah satu jalan untuk membawakan orang itu taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dapat diistilahkan, maafkan saya kalau salahnya doktor. Misal kata kalau kata ni perbuatan-perbuatan yang wajib ni misalnya kata ni memanggang ayam bah. Jadi kita ni kan menghidangkan makanan. Jadi pinggan, ada piring, lepas itu ada ayam. Tapi dengan ada kita ni bertaqarrub ni macam-macam lagi kita ni bagi, ada hiasan dan sebagainya supaya lebih menarik, supaya lebih komplit agaknya apa yang kita ni hidangkan atau kepada orang yang kita ni hidangkan. Macam itu. Secara kesimpulannya lebih teratur. Lebih teratur, kata orang rasa masinnya cukup, kata orang indah semberana. Apabila kita ni menghadiahkan, kan kita ni menghadiahkan apa-apa pun apabila kita ni beribadah itu antara hadiah kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Kalau kita ni mungkin melakukan hanya yang wajib, mungkin hanya isi kandungan hadiah tersebut. Tapi kalau kita ni melakukan taqarrub, mungkin secara metaforanya, simpulannya lah tadi masukkan ke dalam kotak, tadi bagi ribin, tadi bagi itu, tadi bagi ini, dan tujuan itu ialah untuk memberikan yang terbaik. Dan juga nampak keikhlasan itu. Orang menerima itu pun terasa macam wah katanya berbunga-bunga pulang hatinya. Benar tu. Jadi terasalah keikhlasan. Jadi apabila ni jangan tekan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni Ustazah, Dr. Rajah. Kalau manusia pun kalau ada sesuatu orang dibagikan hadiah dan memang effort itu ada. Jadi ia akan rasa berat untuk nyata orang ini membalas balik ataupun menolak permintaan seseorang itu kan. Jadi mungkin itu kali dalam kalau minta maaf kalau salah ya Dr. Rajah atau Betul, mungkin betul. itu lurus. Betul. Betul. Lurus tentu artinya. Memang mendengar betul-betul di sini ni. Artinya kita ni membuat satu tambahan. Kalau dalam nisbahnya kita ni mengidang artinya kita ni menambah apa yang kurang. Supaya lebih sempurna. Betul. Okey, baik untuk yang terakhirnya mungkin ya Dr. Hajah ya, itu mengenai dengan taqarrub natijah ketaatan ini. Silakan Ustazah. Apa kesimpulannya? Baik, dalam kita ni melaksanakan amal ibadah seharian, okey, jangan kita lupa untuk juga menambah segala amal ibadah kita itu yang berbentuk nawafil ataupun nafilah tadi itu dengan maksud tujuannya untuk menambah taqarrub kita tadi itu. Memang dalam perkara yang wajib memang sudah tadi ada taqarrub itu cuma mungkin jangan dibahaskan, tetapi dalam tadi menambah
artinya akan menambahlah takarub atau jua. Okey. Jadi sebenarnya takarub ini pun juga adalah jalan untuk kita ni mencari ketenangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya biar hati kita tenang dan akhirnya tani akan mencapai redha Allah juga sebenarnya. Tidak ada satu pun yang tani laksanakan itu dengan sia-sia insya-Allah. InsyaAllah, itu dia ya kesimpulan mengenai dengan taqarrub natijah ketaatan. Semoga sedikit sebanyak memberikan ketani satu kesedaran bahawa ketani indah dipaksa sebenarnya, tetapi ini adalah inisiatif masing-masing dalam ketani mempercantikkan lagi ibadah ketani, dalam ketani mengindahkan lagi cara ketani di kehidupan ani. Lurus tu. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Hajah Mas Suryati binti Haji Yahya, Timbalan Pengarah bagi Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali, ringkasnya UNISA, atas penjelasan mengenai takarub natijah ketaatan. InsyaAllah nanti kita akan dapat berjumpa lagi, Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.